أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam yang penuh barakah ini. Kita masih lagi diberikan kesempatan, peluang sama-sama bertemu di majlis ilmu. Moga-moga di dalam majlis ilmu ini, kehadiran kita ke majlis ilmu ini mendapat doa daripada para malaikat dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kerana itu merupakan satu janji Nabi SAW, yang mana semua haiwan di atas muka bumi ini mendoakan orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah, moga-moga dengan kehadiran kita bermalam ini di dalam majlis ilmu dan malam-malam yang seterusnya, kita beroleh barakah dan rahmat yang disebut oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan kita sedang membincangkan tentang amalan-amalan perapian diri. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang secara fitrahnya manusia perlu jaga. Dan ini berkait dengan taharah, penyucian, pembersihan. Setelah kita bincangkan pembersihan yang wajib, penyucian yang wajib, dengan mandi wajibnya, dengan wudunya, dengan tayamumnya, kali ini kita membincangkan tentang yang sunat untuk kita jaga pada diri kita. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam merupakan agama yang sangat detail panduannya, dari sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Dan disebut di dalam riwayat yang kita pernah bincang sebelum ini, ada 10 amalan perapian diri, dan ada riwayat yang menyatakan ada 5. Dan kata ulama, 10 ataupun 5 ini bukan untuk menghadkan, tetapi ini menunjukkan sebahagian daripada apa yang kita perlu jaga. Kita sebut apa yang telah kita bincang sebelum ni, dan kita akan sambung pada perkara yang belum kita bincangkan. Yang pertama adalah berkumur-kumur. Ini juga merupakan satu sunnah Nabi SAW. Bukan hanya ketika berwuduk, tetapi kalau tak berwuduk pun perbuatan berkumur-kumur ini merupakan satu galakan untuk membersihkan mulut. Yang kedua, menyedut air ke dalam hidung pun sama. Di dalam wuduk kita disunatkan air istinsyaq, air ke hidung, bersihkan hidung. Jadi begitu juga disunatkan pada waktu yang lain untuk pastikan hidung kita bersih. Yang ketiga, bersugi. Ini pun kita dah bincang panjang lebar tentang as-siwak. Disunatkan masa-masa tertentu, khususnya ketika ada perubahan pada bau mulut, maka disunatkan dan digalakkan untuk bersugi. Dan yang keempat, menipiskan misai. Ini kita bincang pada siri yang lepas. Perkara yang keempat, iaitu menipiskan misai merupakan galakan. Sehingga Nabi kata, siapa yang tak menipiskan misainya, dia bukanlah dari golongan kami. Sebab kita dah sebut sebelum ni, antara tradisi, Allah Alam, mungkin satu tradisi ataupun kepercayaan orang Yahudi adalah dia suka simpan misai panjang sampai bergulung-gulung. Biasa kita tengok kan, bergulung. Dan disebut dalam kitab ini had, macam mana yang disebut panjang ataupun pendek tu. Panjang tu sampai menutup mulut.
Kan ada orang jenis suka simpan misai, tak apa, tak ada masalah, trim elok dulu. Kan bagi nampak. Kalau suka yang tebal lah, tapi yang penting jangan sampai dia tumbuh tu menutup mulut. Tu susah nanti. Buatnya minum air susu nanti kan putih. Nampak tak cantik lah. Dan sama juga kalau panjang sangat sampai gulung jatuh ke bawah tu kan, tu tak elok. Jadi ini antara perkara yang keempat lah. Dan yang kelima, insyaAllah malam ni kita bincangkan iaitu memelihara janggut. Selain daripada misai, janggut juga antara sunnah yang perlu diperhalusi, perlu dilihat penjagaannya. Ini khusus bagi lelaki lah, ada misai, ada janggut. Baik, kata pengarang kitab, perbuatan menyimpan janggut adalah sunnah Rasulullah SAW, iaitu dengan cara membiarkan tumbuh panjang tanpa memotongnya. Maksudnya cara jaga janggut mengikut sunnah adalah dibiarkan janggut itu panjang. Tapi lain orang lainlah cara janggut ditumbuh. Ada yang jenis lebat, ada yang jenis tak lebat, ada yang jenis tumbuh pun tumbuh kat bawah ni, ataupun jenis tumbuh sikit je kat depan. Wallahualam macam mana cara sekalipun janggut itu tumbuh, yang penting mengikut sunnah adalah disimpan janggut tersebut. Jangan dipotong dan apatah lagi dicukur untuk hilang semua. Ini adalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikina ahfus syawariba wa awfu al-liha. Berbezalah kamu dengan kaum musyrikin, potonglah misai dan biarkan janggut. Jadi menyimpannya agar tumbuh panjang. Jadi maksudnya antara perkara yang membezakan identiti orang Islam dengan orang musyrik adalah dengan menyimpan janggut. Jadi kalau yang mana ada janggut, Allah Ta'ala beri dia janggut lebat tu, syukurlah, alhamdulillah. Ini satu bentuk kita kata kebanggaan, kerana itu sunnah Nabi SAW. Namun makruh mencukur janggut seperti yang dilakukan kebanyakan orang bukan Arab. Masa kita tengok kalau orang Arab dia sangat particular bab janggut ni kan. Kalau dia tengok orang Melayu, orang Asia ni nampak ada janggut sikit, suka dia datang, dia belai janggut. Dia orang memang suka orang simpan janggut. Dia kata ni ada sunnah, ini sunnah Nabi SAW. Jadi sebaliknya makruh kalau orang tu tak ada apa-apa keperluan saja nak nampak Buddha, nak nampak apa, Allahualam lah, nampak apa kan, maskulin ke apa kan, dia pun cukur janggut. Hukumnya makruh. Bahkan hendaklah membiarkan ia tumbuh sebagaimana asal, dan dimakruhkan mengguntingnya. Maksudnya gunting sampai pendek hilang terus. Hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia bercanggahan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi kata biarkan dia tumbuh, tapi kalau kita memotongnya, kita pendekkan dia, maka hukumnya makruh. Kecualilah dalam keadaan-keadaan yang terdesak, kan, mungkin dah kena chewing gum kan. Kena chewing gum, alamak tak boleh ni, kalau dipotongnya makruh pula. Biar yang melekat macam tu kan, tak boleh lah. Dalam keadaan macam tu dibolehkan, darurah. Ataupun ada kawan saya tu, dia zaman dah lama lah, zaman dia pergi belajar di Syria. Dia kata nak boleh lepas masuk ke Syria tu, waktu tu zaman ketat untuk masuk. Jadi dia tengok kalau yang jenis janggut-janggut ni kan, dia tak bagi masuk. Dia tahu orang Malaysia masuk ni nak menuntut ilmu, nak belajar agama dekat Syria. Jadi dia tak bagi masuk. Antara kriteria yang dia lepas masuk adalah dia nampak, dia nak tengok licin. Jadi member ni terpaksa lah. Dan itulah antara benda yang boleh menyelamatkan dia untuk dia masuk dan dia belajar ilmu. Licinkan misal, dia licinkan janggut. Dan dia sebut sampai dekat border, turun daripada airport tu, dekat border nak masuk tu, selain daripada dicek pasport, dipegang ni. Dia kata dia pegang, dia nak rasa ini baru cukur ke memang dah biasa tak ada janggut. Sampai tahap tu sekali. Dia nak jaga supaya
orang kerja Islam ni tak masuk ke dalam bumi Syariah. Jadi kalau dalam keadaan macam tu kita kata darurah, kan, untuk kepentingan yang lebih mustahab dia menuntut ilmu, dibolehkan. Jadi kalau dalam keadaan yang tidak memerlukannya, maka lebih baik ikut sunnah, biarkan panjang. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan para ulama salaf berselisih pendapat berkenaan dengan janggut yang panjang. Ada yang berpendapat mengatakan tidak mengapa memotong bahagian janggut yang panjangnya melebihi genggaman tangan. Kalau panjang sangat, tarik letak satu genggam ni, yang mana lebih tu boleh potong. Itu salah satu daripada kayu ukur. Para ulama kata yang kata panjang tu panjang sampai mana, tak adalah sampai ke pusat kan. Jadi dia boleh genggam, satu genggam, bawah tu yang lebih tu nak potong boleh potong. Itu sebahagian pendapat. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar dan sekumpulan tabi'in serta dipandang elok oleh ahli fiqah yang lain seperti Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin. Maksudnya bukan kata tak boleh potong langsung, potonglah supaya nampak kemas. Kalau dibiarkan begitu nampak sekabai, tak elok juga. Jadi kalau yang orang Arab punya janggut, memang kita akan nampak dia punya tebal kan. Kalau yang biasa orang Melayu ni ke bawah ni dia tak nampak janggut. Biasanya orang Arab ni sekali ngejambang tepi. Apabila dah sekali ngejambang ke tepi ni, dah makin panjang, dia ke tepi dah. kan nampak tak elok tu kan. Dia punya muka dia nampak lebar besar. Sebab apa? Sebab ada janggut, jambang ke tepi. Jadi itu jadi dipendekkan. Tapi jangan bagi nampak kulit terus, cukur habis hilang kan. Biarkan ada. Sebab tu kalau tengok orang Arab ni kan, walaupun dibotak kepala, dia akan biar sampai ke sini. Sebab dia kata itu sunnah. Daripada jambang sampai ke janggut ni, sunnah dibiarkan. Maka dicukur sampai sini je lah. Habis atas semua licin, bawah semua ada, start daripada tepi sampai ke bawah. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Oleh itu harus memotong sebahagian dari janggut berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib daripada bapanya dan datuknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min lihyatihi min 'ardiha wa tuliha. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong janggutnya secara melintang dan secara menegak. Maksudnya secara melintang tu yang tumbuh ke tepinya, tumbuh ke tepi ni nanti potong supaya dia nipis sikit. Yang mana menegak ke bawah ni panjang sangat lah. Dia senang je potong janggut ni. Dia tak perlu nak bergaya macam potong rambut. Kalau nak potong rambut sendiri, kalau beli mesin tu pun nak tengok cermin, belakang lagi, tepi lagi susah. Tapi kalau janggut ni, kurangnya kalau kata nombor 2, nombor 3, letak je sama semua. Baik. Itu bagi lelaki lah. Apabila wanita ditumbuhi janggut, ada juga kan, mungkin hormon wanita jadi hormonnya tinggi, nampak macam ada misai, nampak macam ada janggut. Maka kata pengarang, apabila wanita ditumbuhi janggut, apa hukumnya? Digalakkan mereka untuk cukur. Maksudnya dia orang ni kena cukur lah. Sebab apa? Sebab janggut tu bukan kebiasaan bagi wanita. Maka bagi dia kena potong. Begitu juga misai dan janggut nipis yang tumbuh di bawah mulut. Kalau ada misai, ada kumis ni, bagi perempuan kena potong lah. Sebab dia kena mengembalikan rupanya seperti fitrah wanita. Sama juga dengan orang yang lebat sangat bulu kening dia. Saya pernah nampak macam satu je kening dia, straight, tumbuh straight. Tengah ni pun ada. Jadi dia tanya hukum boleh ke tak kalau dia nak cukur tengah-tengah ni. Sebab dia kata selalu orang ejek dia, selalu orang tengok dia lain macam kan, nampak macam nampak macam dilukis sendiri kan. Sedangkan memang originalnya macam tu, lebat sangat sampai bercantum dua kening dia. Maka hukumnya boleh bagi orang sebegini untuk dia mencukur kening dia tengah-tengah ni. Sebab apa? Sebab nak mengembalikan rupa yang biasa, yang normal bagi lelaki ataupun perempuan. Sebab biasanya kening dua, kiri kanan, tapi kalau dia bercantum, itu yang pelik. Jadi yang pelik itu boleh dihilangkan. Jadi tak adalah sama hukumnya macam orang yang mencukur bulu kening. Cukur bulu kening hukumnya haram, tak boleh.
Kan macam perempuan selalu buat tu kan, cukur, bentuk, dilukis, tak boleh kan. Hukum mencukur bulu kening haram. Apabila wanita harus memelihara dan memperkemaskan rambut serta disunatkan menyikat dan meletakkan minyak padanya setiap hari. Ini sunnah juga. Sunnah Nabi akan setiap hari Nabi akan meminyakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minyak dan sikat elok-elok. Disunatkan juga menyikat dan menguruskan janggut berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang ada rambut, maka hendaklah dia memuliakan rambut dia. Jadi yang mana ada rambut, jagalah rambut tu. Itu satu kemuliaan bagi dia. Tapi kalau yang tak ada rambut, tak apalah. Boleh ke tak? Ni ada persoalan tak? Boleh ke tak nak tanam rambut? Kan hari ini macam-macam, ada teknologi boleh tanam rambut dan sebagainya kan. Kalau ikutkan hukum asal, tak boleh tanam, tak boleh sambung rambut, tak boleh pakai rambut palsu. Sebab apa? Sebab dia berunsur penipuan. Rambut dia elok-elok macam lain, tapi dia tak suka. Mungkin tak sukalah rambut keriting, dia suka rambut tegak kan. Buat rawatan tak boleh, pakainya rambut palsu, kan tak boleh, hukumnya haram sebab ada unsur penipuan. Dan dia boleh jadi masuk ke dalam bab taghyir khalqillah, bab mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Dalam fiqh, hukum mengubah ciptaan Allah Ta'ala secara kekal hukumnya haram. Rasa tak baiklah macam ni, dia buat pembedahan, tukar sini. Maka ini taghyir khalqillah, hukumnya haram. Tapi kalau bagi orang yang tadi kita sebut tak ada rambut, kan mungkin perempuan, mungkin beberapa tahun sebelum tu dia ada penyakit kan, leukemia ke kan, jadi dia kena lalui perubatan juga, kemo, kena pergi kemo kan, rambut jadi gugur semua. Jadi nak kahwin kan, takkanlah kahwin rambut botak, tak ada rambut juga kan. Jadi dicarilah rawatan, tanam rambut ke apa kan. Diharuskan bagi dia. Sebab apa? Sebab nak mengembalikan rupa yang asal. Yang tak bolehnya adalah mengubah daripada yang dah ada kepada yang lain. Itu tak boleh. Tapi kalau sepatutnya rambut tu semua orang ada, kan tiba-tiba dia ada penyakit, dia jadi tak ada rambut, maka boleh ditanam rambut tersebut. Tapi dengan beberapa syarat lah. Ulama kontemporari sebut hari ini, boleh tanam rambut dengan syarat rambut itu bukannya datang daripada unsur-unsur yang najis, bulu binatang atau apa kan, yang najis tak boleh. Dan digalakkan ataupun disyaratkan juga rambut itu datangnya benih daripada rambut dia sendiri. Mungkin dia boleh ada teknologi ambil daripada bulu yang lain, kemudian dia benihkan, dia letak kat kepala, boleh tumbuh balik. Maksudnya datang rambut itu daripada rambut dia sendiri, daripada bulu badan dia sendiri, maka dibolehkan. Selain daripada itu, tidak dibolehkan. Habis yang jenis apa, hari ini ada juga tak puas hati janggut tak tebal, maka dia pergi cari ubat, cari minyak untuk melebatkan lagi rambut, untuk menumbuhkan janggut lebih daripada yang biasa. Kita kata ini perkara yang diragukan. Sebab apa? Sebab niat kita tu. Dah kata semula jadinya tak ada janggut, memanglah janggut itu sunnah, tapi disebabkan itu dia mencari-cari benda untuk dia letak minyak, letak ubat sana, letak ubat sini untuk tumbuh. Kita kata eloknya keluar daripada khilaf. Takut-takut kita terjadi termasuk dalam golongan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Memang janggut itu sunnah, tapi dah memang dia belum ada janggut, tak apalah. Sebab janggut ini bukan satu keperluan yang macam kita sebut tadi rambut. Sebab rambut tu dah memang, kalau orang tak ada rambut dia nampak sangat dia punya janggal tu. Tapi kalau laki tak ada janggut, tu biasa lagi. Mungkin orang kita jenis jambu sikit. Jenis tak berapa nak ada janggut, tak apalah.
Jangan kita nak mewujudkan benda tu dengan kita tanam dan sebagainya, maka tidak diharuskan menurut majoriti ulama. Cuma ulama kontemporari sekarang ni mengharuskan, tak disebut tanam rambut dengan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini pengarang kita kata, kalau yang mana ada rambut, kan, berdasarkan hadis ni, yang mana ada rambut, maka Nabi kata fal yukrimhu, maka muliakan rambut tersebut, jagalah elok-elok. Tak kira lah rambut dah ada uban ke mana. Ni uban cerita lain pula. Jadi kita akan tengok hadis berkait dengan uban. Tapi kalau ada rambut, jaga rambut. Dan rambut tu Nabi SAW diriwayatkan di dalam Syama'il Muhammadiyah, ada beberapa jenis style rambut Nabi SAW, yang panjang, pendek. Kalau yang paling pendek dipanggil rambut wafrah. Wafrah ni maksudnya dia panjang sampai mencecah telinga. Biasa kalau kita kan pendekkan rambut, lama kelamaan tumbuh panjang sampai mencecah telinga, dah rasa tak selesa kan. Itu mencecah telinga tu namanya wafrah. Panjang sikit lagi melebihi telinga sampai mungkin ke belakang ni kan, bawah telinga ni, atau ada satu jenis lagi disebut tak silap rummah. Rummah. Ada satu lagi jammah. Jammah ni panjang sampai ke bahu. Rambut Nabi panjang sampai mencecah bahu, itu panggil jammah. Beberapa style rambut Nabi SAW. Jadi boleh, tak ada masalah kalau kita menyimpan rambut panjang dengan niatnya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tapi kena jagalah kebersihan tu. Rambut panjang tapi tak jaga, dan time nak solat kita jatuh-jatuh je rambut ke bawah kan. Saya pernah tengok style orang solat rambut panjang ni kan, dia punya nak ambil side untuk sujud. Dia tahu yang kalau rambut dia menutupi dahi dia waktu dia sujud, tak sah sujud dia. Maka waktu dia nak sujud tu macam-macam gaya. Ada yang pergi ke depan dulu, kemudian tarik ke belakang. Kan? Dah tahu rambut panjang, pakai je lah kopiah. Kan? Ataupun pakai gel ke apa ke yang keras sikit ke belakang, rambut dia tak jatuh apa-apa dah. Kita tahu kita nak pergi solat. Maka cari alternatif, pakai scarf ke contoh kan. Ada jenis orang dia pakai scarf, tak nak bagi rambut dia scarf pula. Dia panggil cekak rambut tu kan. Ada yang dah sampai ke bawah tu, dia tangan dia sebelah, siap macam tu lagi. Itu kan dah mewujudkan pergerakan dalam solat kan. Jadi tak salah nak mengamalkan sunnah, tapi kena tengoklah keadaan dia, kena pandai uruskan. Disunatkan juga membelah rambut. Membelah rambut ni maksudnya sikat tepi ataupun sikat belah, ataupun maksudnya kiri dan kanan. Itu juga menjadi sunnah Nabi SAW. Kadang kalau dah rambut panjang ni, dia automatik jadi macam tu. Kalau dia panjang, dia akan tarik tepi, so jadi rambut belah lah. Bahkan turut disunatkan mencukur seluruh rambut dari kepala, bukan sebahagiannya sahaja. Ni sunnah Nabi, rambut panjang ataupun cukur. Cukur juga menjadi sunnah kan. Kalau kita pergi umrah ke haji kan, tahallul, kita pun cukur habis semua kan. Bersih licin. Tapi yang tak dibolehkan adalah cukur sebahagian. Ini dia jadi qazak. Qazak ni, hukum qazak ni hukumnya haram. Macam mana hukum qazak ni? Dicukur sebahagian yang nampak macam line tu kan. Jadi artis-artis biasanya orang bukan Islam, tapi sekarang ni budaya ni dah menyerap pada remaja, pemuda, orang Islam pun dah jadi ada dah trend. Dia pergi gunting rambut, dia minta untuk dibuat line kan. Dia dah pendekkan rambut tepi. Biasalah kita gunting rambut pendekkan sikit atas, tepi ni kita bagi pendek supaya tak mencecah telinga. Kemudian dia nak suruh buat line tu. Kan? Jadi line ataupun cukur sebahagian kepala itu namanya qazak, tak boleh, hukumnya haram. Dimakruhkan mencabut uban berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapanya dan dari datuknya daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, la tantifu syaiba fa innahu nurul muslimi yawmal qiyamah. Nabi kata, jangan kamu mencabut uban, sesungguhnya ia menjadi cahaya kepada seorang muslim pada hari kiamat. Kadang nampak bercanggah dengan kebiasaan orang duduk saja
"Cuk, tolong cabutkan uban ni." Minta tolong cucu cabutkan uban. Jangan cabut. Uban ni rahmah. Dan dalam hadis Nabi kata akan datang uban itu sebagai cahaya di kepala seseorang pada hari kiamat. Jadi kalau dia cabut, apa ya? Kan? Jadi cabut tu juga apa tujuannya? Kan? Supaya tak nak bagi orang nampak dia dah tua, tak nak bagi nampak pelik sangat pada rambut, pada kepala. Tak, jangan risau. Dia punya syair ni ataupun uban ni satu rahmah Allah Ta'ala berikan pada seseorang. Melainkan kalau orang tu ditumbuh uban pada keadaan yang kita kata bukan kebiasaannya. Mungkin biar orang yang dah lanjut usia, biasa ada uban tu biasa. Tapi ini budak-budak lagi, kan umur belasan tahun tapi dah start ada uban. Maka ini bukan kebiasaannya. Maka kata ulama, kalau begini keadaannya, dia dibolehkan untuk dia mewarnakan ubannya dengan warna hitam, supaya nampak macam sama macam kanak-kanak atau remaja yang sebaya dengan dia. Boleh. Tapi kalau dah lanjut usia, ada uban, pergi warna rambut supaya hitam semua, ini hukumnya haram, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada unsur penipuan. Dia nak menipu orang, dan mungkin usia dah lanjut tapi masih lagi nak menggatai gitu kan. Nak pergi murat orang tu, orang dia nak bagi nampak muda, dia hitamkan rambut dia, tak boleh. Tapi kalau warna lain, kan, perangkan rambut ke, pakai inai ke, itu dibolehkan. Tapi kalau hitam tak boleh, kecuali satu keadaan saja yang dibolehkan. Bila? Ketika masuk dalam medan perang. Masuk dalam medan perang, orang yang dah tua, yang dah berusia ni disunatkan hitamkan semua rambut. Supaya apa? Supaya musuh tak nampak lemah. Kan? Walaupun nampak ni tua tapi rambut tengok hitam, ni kuat lagi ni, kan? Jadi psycho. Sebab Nabi kata al-harbu khida'. Perang itu penuh dengan penipuan. Khida' ni maksudnya tipu muslihat. Jadi dibenarkan menipu di dalam peperangan. Jadi kalau tak berperang, tak boleh nak menipu. Duduk saja ni, pergi hitamkan rambut yang dah ada uban, tidak dibenarkan oleh syariat. Tiada perbezaan antara mencabutnya dari janggut dan kepala. Disunatkan, maksudnya samalah. Kalau uban tu ada kat kepala ke kat janggut ke, jangan cabut. Disunatkan mewarnakan uban dengan warna kuning ataupun merah, dan diharamkan mewarnakan kepala dan janggut dengan warna hitam, kecuali dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah dan menakut-nakutkan musuh Allah dengan menunjukkan usia yang masih muda dan masih kuat. So, dalam tujuan itu dibolehkan. Selain itu tak boleh. Biarkan saja uban tersebut, atau diwarnakan dengan warna perak, itu dibolehkan. Oleh itu tidak mengapa jika mewarnakan rambut dengan niat sedemikian, bukan kerana dorongan hawa nafsu dan syahwat. Maksudnya saya sebut tadilah, atau contoh kan, hitamkan rambut sebab apa? Sebab nak pergi morat orang, sebab itu, sebab hawa nafsu, tak dibenarkan. Diharamkan menyambung rambut dengan rambut lain. Ini isu yang kita sebut tadilah, menyambung rambut dengan tujuan apa? Nak berhias. Itu tak boleh. Kalau tujuan perubatan, dibenarkan, ataupun tujuan mengembalikan kepada imej yang asal, dibenarkan. Tapi kalau saja nak melawar, nak mencantik, itu tak boleh. Kerana dia menunjukkan seseorang itu, pertamanya menipu rupa yang asal dia. Yang kedua, ada unsur-unsur tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kan? Dia tak puas hati lah, Allah Ta'ala bagi dia macam ni, dia tak suka, nak buat macam lain. Tapi hari ni dah ada satu lagi. Sebab sekarang ni orang, kalau dulu berhias, bercantik-cantik sebab nak bagi orang nampak. Tapi sekarang ni kita tak berdepan dengan orang, tapi yang orang nampak adalah gambar-gambar kita di media sosial. Jadi dia tak make up, dia tak sambung rambut, dia tak tipu dari sudut tu. Tapi waktu ambil gambar, difilterkan di kamera dia. Macam mana pula ni? Adakah ini juga dihukum sebagai mengubah ciptaan Allah Ta'ala? Kan? Tengok muka dia depan-depan, lain.
Tengok gambar yang dia duk up dekat media sosial dia, lain. Dan kadang tak kenal. Tengok depan, dia ni ke kan? Mungkin influencer. Influencer pula jual produk-produk kecantikan. Oh, cantik muka dia, kan, flawless. Tengok jumpa depan-depan, ya Allah. Kan? Maksudnya ada unsur penipuan, tapi dia tak buat apa dekat muka dia. Dia just waktu ambil gambar tu, difilterkan dekat handphone dia ataupun diedit balik supaya nampak mukanya berseri, cantik. Jadi ini juga ada unsur penipuan, tetapi dia tak sampai ke tahap mengubah ciptaan Allah Ta'ala, sebab dia tak buat apa-apa. Pada muka dia, yang dia buat adalah filter pada handphone dia. Jadi kalau kecantikan itu berkait dengan, kita kata, jual produk kecantikan, dia ada unsur-unsur gharar. Macam kita jual beli hari ni kan, ada gharar. Gharar ni maksudnya ada sikit penipuan lah, kan, keraguan pada jualan tu. Jual durian, durian yang dah 2-3 hari tapi dia kata baru ni, kan, dia campur yang elok dengan yang tak elok contohnya. Itu ada gharar, benda yang kita tak pasti. Jadi kalaulah dengan kecantikan tadi tu, orang duk tengok, ini model kecantikan untuk produk ni, muka dia cantik ni, rupa-rupanya dia sendiri tu tak pakai produk tu, ataupun dia pakai tak jadi pun, tapi yang nampak lawanya filter, kan, dia edit pada gambar tu. Jadi ada unsur-unsur gharar pada jualan itu. Sedangkan dari sudut anjuran seorang peniaga adalah kena amanah, kena jujur. Zaman Nabi SAW, kalau dijual apa benda yang dijual, diberitahu siap-siap. Contohnya jual kurma, ini grade A, grade B, grade C, harganya beza lah. Nak yang elok, beli yang ni. Nak tak berapa elok, yang ni. Senang, orang nak beli tu buat pilihan. Tapi kalau yang tak jujur, dicampurnya sikit, yang mana elok campur yang tak elok, so dia timbang kira sekali contoh kan. Jadi ini unsur penipuan di dalam jual beli. Diharamkan menyambung rambut dengan rambut lain atau menggunakan rambut palsu. Tak boleh, rambut palsu tak boleh, sama ada lelaki maupun wanita. Malahan diharamkan juga memakai tatu pada kulit berdasarkan hadis-hadis sahih berkenaan ni. Jelaslah kalau tatu ni satu berkait dengan dia bukan budaya umat Islam, dia budaya orang bukan Islam. Jadi kalau membiasakan dengan budaya orang bukan Islam, dia akan masuk di dalam hadis Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka itu dianggap daripada kaum tersebut. Sama lah. Maksudnya kalau dia menyerupai kaum orang yang fasik, maka fasik juga lah dia. Kalau dia menyerupai fashion orang yang bukan Islam, maka dianggap sama lah mereka. Sedangkan dalam Islam, kalau boleh Nabi nak bezakan, image tu tak nak bagi sama dengan orang bukan Islam. Tapi tatu ni biasanya kalau yang asalnya adalah tatu yang kekal lah, kan, dia terus masuk tu dalam kulit, maksudnya tak hilang. Kalau yang tak hilang begitu, jangan pula kita kata orang ni sebelum dia masuk Islam dia ada tatu, selepas dia masuk Islam semua kena buat operation, kena potong balik. Tak perlu. Cuma di peringkat awal kita kata Islam tak membenarkan pemakaian tatu ni. Tapi kalau dah ada sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, tak perlu dah nak buat pembedahan. Melainkan ada rawatan-rawatan lain yang memang contohnya ada ubat yang boleh menghilangkan tanpa memberikan mudarat pada dia, dibolehkan. So kalau tak ada, melainkan kena potong dan sebagainya, memudaratkan dia, maka tak perlu. Biarkan dia macam tu. Itu tatu. Dan kadang hari ni kan kita tahu tatu ni kadang-kadang letak di tangan. Kalau orang ke Islam letak di badan, di tangan ni, nak Allah alam apa tujuan dia, nak bagi nampak hebat, nak bagi nampak garang, nak bagi nampak ni kan. Tapi saya perhatikan ada setengah umat Islam kita pun dia tak pakai tatu, tapi dia ada jenis apa, dia pakai setongan macam rider ni kan. Dia pakai setongan yang jadi panjang, dia pakai baju dengan pendek tapi dia pakai setongan saja, daripada sini sampai sini. Boleh saja kita memilih untuk tidak mencari corak-corak seperti tatu. Banyak aja bukan tak ada jual. Tapi nampak macam ada yang sengaja memilih.
nak bagi nampak macam tattoo. Warna kain tu warna macam warna kulit, kemudian ada lambang-lambang macam tattoo. Ini kita kata benda yang menyerupai kaum lain. Walaupun dia tak pakai tattoo. Kan tattoo tu yang memang melekat pada kulit lah. Tak dia pakai setongan tu je. Tapi corak yang ada pada setongan itu nampak macam tattoo yang ada pada tangan dia. Jadi ini pun sebaiknya dielakkan. Baik, habis berkenaan dengan memelihara tadi, memelihara janggut. Yang seterusnya memotong kuku. Ini juga sebahagian daripada sunanul fitrah. Memotong kuku. Memotong kuku adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dilakukan oleh kaum lelaki dan juga wanita. Sama ada pada kedua tangan ataupun pada kedua belah kaki lah. Malah disunahkan untuk memotong kuku di jari tangan kanan, seterusnya dengan tangan kiri. Maksudnya turutan. Seeloknya disunatkan mula dengan kanan, kemudian baru kiri. Begitu juga dimulai dengan kuku jari kaki kanan dan seterusnya kaki kiri. Seringkan setengah-setengah kitab fiqh memberi panduan mulakan dengan jari mana. Start, kalau macam ni start ibu jari kanan dulu, mula straight di sini. Ada yang memberikan panduan start daripada jari kiri dulu, kanan dulu, kemudian dia pergi terus dengan kiri dan berakhir dengan kanan balik. Saya ingat dah beberapa teknik yang diajarkan dalam setengah kitab fiqh. Tapi turutan-turutan ini tidak ada sandaran di dalam hadis Nabi SAW. Nabi hanya sebut umum saja. Benda elok mula tangan kanan, benda tak elok mula tangan kiri. Itu umum. Jadi para ulama berijtihad mencari keadaan yang mana yang dimaksudkan mula dengan tangan kanan, berakhir dengan tangan kiri. Maka disusunlah beberapa keadaan. Tak silap dalam kitab-kitab Kashifatus Saja, syarah kepada Safinatul Najah, ada sebut tentang hal tersebut. Jadi potong disunatkan bermula tangan kanan dan juga berakhir dengan tangan kiri. Apabila kuku tersebut mulai panjang, tiada had ataupun tempoh masa untuk memotongnya, tetapi perlu dilihat dari aspek tumbuhnya kuku tersebut dan menjadi panjang. Setengah kita kata, sunnahnya hari Jumaat, potong kuku hari Jumaat. Ya, sunat hari Jumaat ni semua benda lah. Banyak benda-benda yang baik, seeloknya buatlah hari Jumaat. Tapi kalau dah kuku tu panjang, hari Isnin pun dah panjang, tak perlulah tunggu hari Jumaat. Sunnah hanya potong kuku ketika panjang. Jangan kata tak apalah, ini baru hari Selasa, tunggulah hari Jumaat nanti. Daripada Selasa, Rabu, Khamis tu dah panjang lah. Kita makan pun guna tu jadi kotor. Jadi tiada had sebenarnya. Cuma yang menyebut hari Jumaat tu adalah pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau bertepatan hari Jumaat, lagilah bagus untuk potong kuku. Tapi tak semestinya hari Jumaat saja. Apabila kuku tersebut mulai panjang, hendaklah dipotong dan situasi ini berbeza mengikut keadaan seseorang individu. Imam Syafi'i dan para sahabatnya telah menyatakan bahawa disunatkan memotong kuku, memotong bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan pada hari Jumaat. Ini pandangan Imam Syafi'i. Digalakkan membasuh kuku tersebut selepas dipotong yang panjang bagi menambahkan lagi kesempurnaan kebersihan. Maksudnya kalau macam kuku dah potong kuku, kena basuhlah, bukan basuh kuku tu, basuh tangan ni, basuh jari ni, supaya kotoran yang asalnya berada di bawah kuku yang kita potong itu dah dibersihkan. Itu berkaitan dengan potong kuku. Yang seterusnya membersihkan sendi-sendi jari. Sendi-sendi jari. Membersihkan sendi jari adalah sunnah Rasulullah SAW yang tidak termasuk dalam perkara sunat ketika berwudu. Digalakkan membasuh sendi-sendi jari kerana ia menjadi tempat terkumpulnya kotoran. Termasuk juga dalam erti kata lain bagi sendi-sendi jari ialah bahagian lipatan di belakang telinga yang juga menjadi tempat terkumpulnya kotoran. Maksudnya kalau kata di sendi-sendi ni kan, kalau jari kita ni, kita
kita gerakkan tu, di belakang ni akan ada kulit yang kita kata berkedut ni kan. Jadi kalau waktu kita basuh tangan, jangan lupa untuk memberi perhatian kepada bahagian kulit-kulit yang berlipat ni. Tak kira pada jari ataupun pada keseluruhan tubuh badan kita. Ini nak memastikan kesempurnaan kebersihan seseorang. Telinga, tempat yang banyak berlipat ni kan. Contoh orang yang hanya berwudu, hanya ambil basuhan pada tempat yang diwajibkan saja, maka dia tak basuhlah telinga sunat. Jadi dah bertahun-tahun dia tak beramal dengan basuh telinga, maka mungkin telinganya berkeladak. Kan? Jadi disunatkan untuk bersihkan kawasan-kawasan yang mungkin terkumpulnya daki-daki ataupun habuk-habuk tadi. Ataupun mungkin bagi orang yang badannya agak sihat sikit kan, jadi ada lipatan-lipatan pada badan dia, maka perlu dibersihkan. Hal ini juga di dalam bahagian lubang telinga yang sewajarnya dihilangkan kekotoran dengan mengoriknya. Ini kerana kotoran yang terkumpul di dalamnya boleh membawa masalah pendengaran. Begitu juga kekotoran yang terdapat di lubang hidung, termasuklah hingus ataupun lendiran yang melekat di dalamnya, ataupun segenap kotoran yang terdapat pada seluruh badan disebabkan peluh dan juga debu. Samalah, korek telinga, korek hidung, bersihkan telinga, bersihkan hidung ni sebahagian daripada tuntutan untuk benar-benar bersih. Cuma saya pernah dengar, ini mungkin pandangan pengarang kitab. Ada seorang doktor ni, kawan ni, dia cakap telinga ni tak boleh nak korek selalu sangat. Tak tahulah, Allah Alam itu teori dia ataupun berdasarkan pengalaman dia. Sebab dia kata tahi telinga ni merupakan protection kepada telinga tu sendiri. Allah Alam lah. ini dia punya ilmu kedoktoran lah. Dia kata kalau bukan kata tak boleh korek telinga, kalau kata gatal telinga tu bolehlah korek, tapi jangan sampai ke dalam sangat, sampai hilang terus. Dia kata gitu. Dia kata sebab tahi telinga tu ada fungsi dia untuk protect telinga kita, kegendang telinga. Tapi kalau setakat luar tu dah nampak dah tahi telinga tu, dibersihkanlah, takut orang lain pun tak selera nak cakap gitu kan. Cakap tengok nak terkeluar tahi telinga dia, nak keluar tahi hidung dia kan. Jadi orang pun tak selera lah nak berborak, nak mendekati kita. Sedangkan Islam bukan sifatnya begitu. Islam sifatnya boleh mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan kepada orang sekeliling. Maka jagalah kebersihan. Walaupun disebut tahi telinga, tahi hidung, tapi dia tak bermaksud najis. Boleh buat solat. Ada orang tanya, boleh ke ada tahi hidung kan, terkeluar sikit daripada hidung dia, boleh tak buat solat? Ni tahi hidung ni najis? Tak najis. Yang najis tu yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, kubul ataupun dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu batal solat tu lah. Najis, tak boleh buat solat. Tapi kalau tahi hidung, tahi telinga, itu tak ada masalah, boleh buat solat, dia bukan najis. Cuma dia kotoran pada tubuh badan manusia. Seterusnya, mencabut bulu ketiak. Ini juga antara sunnanul fitrah. Mencabut bulu ketiak adalah sunnah dan diharuskan mencukurnya untuk menjaga kebersihan. Sunnat bulu ketiak adalah cabut. Kalau mampu buatlah. Sunnahnya adalah cabut, bukan cukur, bukan shave. Cabut. Cabut. Imam Syafi'i, tak silap, saya tak ingat kitab mana, Imam Syafi'i memperakui, dia kata antara sunnah yang aku tak mampu nak buat adalah cabut bulu ketiak. Dia dah hebat dah Imam Syafi'i ni, beramal dengan sunnah, mengkaji sunnah sebagainya, tapi dia kata bab tu aku tak boleh nak buat, cabut bulu ketiak. Tapi kalau yang mampu nak buat, silakan, itu lagi bagus. Dan juga dia kata harus cukur. Hal ini dapat menghindarinya daripada menjadi tempat terkumpulnya kotoran sehingga mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Tempoh ataupun ukuran yang perlu dicukur bulu ketiak tersebut adalah berbeza mengikut individu dan situasi masing-masing. Tak perlu nak tunggu Jumaat lah, tengok keadaan dah berubah bau badan tu kan,
cepat peluh sikit bau, kena shave lah. Disunatkan mencabut bulu ketiak dengan memulakannya dari belah kanan. Maksud sama jugalah mengikut sunnah Nabi SAW, at-tayammun, memulakan daripada belah kanan. 1, 2, 3. Ada 3 lagi, 4 lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada sidi akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat. Yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.